Ya, Bagan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Di ambang Hari Malaysia yang ke-48 pada 15 September 2011, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengemukakan bahawa kerajaan akan mengkaji semua Seksyen 27 Akta Polis untuk menyelaraskannya dengan Artikel 10 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kebebasan rakyat untuk berhimpun secara aman dan dengan tidak bersenjata dan supaya mematuhi norma-norma antarabangsa. Malangnya, tidak disangka bahawa negara-negara antarabangsa yang dirujuk beliau merupakan negara-negara seperti Zimbabwe dan Myanmar. Namun sekarang, nampaknya negara Myanmar pun sudah menjadi sebuah negara yang lebih bebas jika dibandingkan dengan Malaysia. Rang undang-undang yang baru diluluskan oleh Parlimen Myanmar hanya memerlukan pemberitahuan awal kepada pihak polis selama 5 hari. Manakala rang undang-undang yang dibentangkan dalam Dewan Yang Mulia ini memerlukan pemberitahuan yang jauh lebih lama. Sungguh pun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pindaan akan dibuat agar notis pemberitahuan dipindahkan daripada 30 hari kepada 10 hari. Ia jauh lebih panjang daripada apa yang diamalkan daripada sebuah negara berkuku besi seperti Myanmar. Adakah Malaysia kini lebih teruk daripada Myanmar? Ini jelas membuktikan bahawa program transformasi politik yang diwawakan adalah satu penipuan semata-mata. Dalam ucapannya tempoh hari, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa rang undang-undang ini akan menjamin hak rakyat untuk berhimpun secara aman dan tanpa bersenjata, tetapi hakikatnya rang undang-undang ini adalah satu cubaan untuk meningkatkan kawalan dan larangan ke atas hak rakyat untuk berhimpun secara aman. Datuk Yang Bertua, jelas juga bahawa rang undang-undang yang dicanangkan ini telah mengambil petikan-petikan yang berbunyi merdu daripada undang-undang negara demokratik lain seperti Queensland, di Australia dan United Kingdom, dan telah memutabelikkannya kepada alat untuk menindas rakyat. Saya ingin bertanyakan, sama ada rang undang-undang ini diciplak daripada model Queensland, Peaceful Assembly Act 1992, dan sekiranya ya, mengapa tidak mengikuti keseluruhannya yang berteraskan hak asasi manusia? Sebaliknya, yang baik tidak diikuti, iaitu rang undang-undang ini hanya ambil yang keruh, buang yang jernih pula. Dalam versi Queensland, hanya notis 5 hari diperlukan di bawah Seksyen 10, di mana ia dianggap diluluskan sekiranya tidak ada perintah mahkamah yang menghalang atau mengharamkannya, iaitu dengan izin. If the assembly notice was given not less than 5 business days before the day on which the assembly is held, a magistrate court has not made an order, then the public assembly is taken to have been approved. Iaitu, kalau nak melarang, pihak berkuasa perlu memohon perintah mahkamah. Ini adalah jaminan hak asasi yang begitu teguh sekali. Tapi kita tak lihatnya di sini. Tidak ada sebarang peruntukan untuk memberikan jaminan dari segi badan kehakiman untuk membenarkan hak asasi berhimpun secara aman dapatlah diamalkan. Sebaliknya, ia pula bergantung kepada pihak polis. Dan kita tahu bahawa bukan sahaja pandangan Pakatan Rakyat bahawa keyakinan orang ramai terhadap kebebasan atau neutrality pihak polis, saya rasa tidak wujud sama sekali. Bukan sahaja daripada parti politik seperti Pakatan Rakyat dan NGO tidak yakin ke atas sikap ketidakberkecualian ataupun kebebasan polis daripada campur tangan kerajaan BN. Malah Majlis Peguam Negara juga menyatakan sekiranya rang undang-undang ini diluluskan, maka polis akan menjadi judge dan juri dalam aspek ini. Dan ini melanggari satu asas undang-undang, iaitu natural justice. Dengan izin Tuan Yang Bertua, keperluan untuk memberi pemberitahuan awal kepada pihak polis jelas bertujuan untuk menangguhkan perhimpunan selama mungkin supaya tujuan perhimpunan akan jadi lapuk.
Ini adalah satu muslihat yang kotor. Dan apabila perkara ini dibangkitkan, kerajaan juga ghostan ataupun undur dengan mengurangkan tempohnya daripada 30 hari kepada 10 hari. Menunjukkan bahawa bukan sahaja tidak ada rundingan awal dengan pihak-pihak NGO ataupun masyarakat madani, civil society, tetapi telah dibuat secara afterthought, hanya sebagai satu usaha melepaskan batuk di tangga saja untuk menunjukkan bahawa kerajaan memang bebas, tapi sebenarnya tak bebas. Menunjukkan mereka memang terbuka, tetapi sebenarnya minda sudah tertutup. Di United Kingdom dan Queensland langsung tidak ada kewajipan untuk memberi pemberitahuan awal kepada pihak polis seperti yang saya sebut tadi. Dan kalaupun dibuat kurang daripada 5 hari, sungguh pun tak memenuhi peruntukan dalam Akta Peaceful Assembly Act 1992 di Queensland. Tetapi ia masih boleh diperolehi sekiranya satu perintah mahkamah dipohon oleh pihak penganjur. Dan ini secara amnia akan diberikan. Dan tidak ada juga sebarang hukuman denda dikenakan ke atas pihak penganjur ataupun mereka peserta-peserta demonstrasi dalam rang undang-undang sedemikian. Saya tidak lihat mengapa hukuman denda yang begitu berat, lagi berat daripada Seksyen 27 Akta Polis sekarang, yang hanya menetapkan hak maksimal RM10,000, tapi sekarang di sini ada dua jenis hukuman. Satu RM10,000 untuk pihak penganjur yang tidak memohon atau memberikan notifikasi. Satu lagi untuk peserta-peserta yang ingkar mengikut arahan atau mematuhi arahan polis untuk bersurai, dikenakan sampai maksimal RM20,000. Berbanding dengan yang dulu, sekarang ada dua jenis hukuman yang melebihi apa yang wujud sekarang. So jelas sekali kalau kita lihat daripada denda, dari aspek denda, ia lebih teruk daripada keadaan sekarang. Datuk yang dipertua, definisi perhimpunan digunakan adalah terlalu luas, sampai pelbagai acara yang biasa juga termasuk sebagai sesuatu perhimpunan dalam konteks undang-undang ini. Oleh kerana itu, jadual ketiga terpaksa ditambah untuk menjelaskan jenis-jenis perhimpunan awam yang dibenarkan tanpa pemberitahuan kepada pihak polis. Namun begitu, skop jadual ketiga ini jelas mempunyai pelbagai kekurangan. Sebagai contoh, perhimpunan keluarga dibenarkan, tetapi bagaimana pula dengan perhimpunan sekumpulan sahabat? Perhimpunan perkahwinan dibenarkan, tapi bagaimana pula dengan majlis hari jadi yang tidak ternyata dalam jadual ketiga? So, mengikut rang undang-undang yang dibentangkan ini, pemberitahuan 10 hari perlu diberi kepada pihak polis jika sesiapa ingin mengadakan majlis ulang tahun perkahwinan atau majlis hari jadi di sesebuah tempat awam seperti hotel atau restoran, kecuali jika tempat perhimpunan ini telah ditetapkan oleh menteri. Dan saya sebut kali ini kerana sebelum ini memang apabila kita nak adakan program hari jadi pun diganggu oleh pihak berkuasa. Datuk yang dipertua, Yang Berhormat Menteri mempunyai kuasa tanpa batasan meminda jadual ketiga untuk menetapkan atau menarik balik tetapan yang diberikan kepada sesuatu tempat. Apakah yang akan berlaku jika Yang Berhormat Menteri tiba-tiba membuat keputusan bahawa sesuatu majlis tidak boleh diadakan tanpa pemberitahuan kepada pihak polis bila ia diluluskan sebelum ini? Oleh itu, saya rasa kuasa arbitrari yang terletak di tangan menteri ini adalah tidak wajar sama sekali dan akan menimbulkan banyak masalah. Datuk yang dipertua, rang undang-undang ini juga memberikan pihak polis kuasa untuk mengenakan berbagai kesekatan dan syarat ke atas tarikh, masa, tempoh sesuatu perhimpunan, tempat perhimpunan, kaedah perhimpunan, kelakuan para peserta perhimpunan atau apa-apa perkara lain yang difikirkan perlu atau sesuai. Dalam erti kata lain, pihak polis akan mempunyai kuasa untuk memutuskan
bila, berapa lama, mana, siapa yang mengambil bahagian dan juga isi kandungan sesuatu ceramah atau perhimpunan. Jelas, rang undang-undang ini bukan digual untuk mengalahkan kebebasan untuk berhimpun, tapi sebaliknya menjadikan rakyat sebagai seakan-akan boneka polis. Rekod polis yang memihak kepada Barisan Nasional dan menentang PR tidak menimbulkan keyakinan orang ramai. Perhimpunan ganas oleh Barisan Nasional atau mereka yang pro BN dibiarkan tanpa sebarang tindakan, manakala perhimpunan aman yang dianggap pro PR ataupun anti-BN dikenakan tindakan ganas. Lihatlah perhimpunan aman bersih yang dikutuk kuat oleh seluruh dunia. Bandingkanlah dengan perhimpunan ganas oleh UMNO di Komtah di Pulau Pinang dan juga di tengah-tengah Jambatan Pulau Pinang pada 1 hari bulan Julai tahun ini yang dihadiri oleh Senator UMNO Izam Muhammad Noor. Dalam perhimpunan ganas itu, Izam bukan sahaja mahu menggulingkan kerajaan negeri tanpa menunggu pilihan raya, tetapi para demonstrasi telah menghentikan trafik di tengah Jambatan Pulau Pinang yang menyebabkan kesesakan trafik sepanjang 10 km. Lagi teruk, 2 wartawan yang meliputi demonstrasi itu dipukul oleh para demonstrasi. Sehingga sekarang, mereka serta Samseng yang pukul wartawan tidak diambil tindakan. Sila golong, Iman. Bolehkah pihak polis dipercayai bertindak adil dan bebas? Dan itulah sebabnya kalau kita lihat rang undang-undang yang dicadangkan oleh Majlis Peguam sebagai satu alternatif, bahawa perkara ini diputuskan oleh satu advisory board, assembly board, atau satu lembaga yang dianggotai oleh semua badan-badan NGO ataupun pihak yang bebas. Saya percaya ia akan memastikan keadilan kepada semua pihak. Di samping itu, bagi pihak Pakatan Rakyat, kita tidak menentang sebarang protes jalan raya ataupun perhimpunan sekiranya ia dijalankan secara aman. Kita menentang mereka yang menganas dan tindakan keras harus diambil ke atas mereka. Tapi kita nak bertanya, mengapa yang perhimpunan aman dikenakan tindakan ganas, sedangkan yang bertindak ganas sampai menghantarkan keranda tiap-tiap minggu demonstrasi diadakan di Pulau Pinang? Datuk N betul? Tidak, ia dibenarkan. Sampai Mak Rempit boleh membuat demonstrasi di Pulau Pinang. Kalau berlaku di negeri Barisan Nasional, Mak Rempit akan ditahan serta-merta. Tetapi di Pulau Pinang, Mak Rempit boleh buat demonstrasi sampai di-escort oleh pihak polis. Itu kita pun tidak. Baik, Muhammad. Tidak, ya. Sekejap lagi. Betul. Kita pun tidak melarang. Tetapi kita tanyakan, macam mana kita boleh pastikan keadilan dalam keadaan sedemikian? Itulah sebabnya, kalau kita lihat larangan 50 meter di semua tempat, saya rasa susah untuk cari satu tempat untuk berhimpun secara aman. Yang Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri tadi menyatakan, cubalah kalau boleh buat dekat stadium, Datuk Edi betul. Tapi stadium ialah untuk perhimpunan secara besar-besaran. Macam mana pula untuk mereka 50 atau 100 orang saja? Saya rasa ini memang tidak adil kepada kumpulan kecil yang ingin menyampaikan hasrat dan masalah mereka kepada pihak berkuasa. Oleh itu, saya ingin meminta pihak Barisan Nasional untuk dengar suara rakyat, dengar hasrat semua masyarakat madani, tarik balik rang undang-undang perhimpunan aman ini, kerana ia akan mengharamkan hak berhimpun, memberikan kuasa mutlak kepada polis yang memihak kepada Barisan Nasional untuk membenarkan atau tidak dan menghakis lagi hak asasi manusia. Jangan cemarkan imej negara Malaysia dengan meluluskan rang undang-undang ini. Rang undang-undang ini kalau diluluskan bukanlah rang undang-undang perhimpunan aman, Datuk Edi betul. Sebaliknya harus dinamakan sebagai rang undang-undang perhimpunan haram. Dan kita tak mau negara Malaysia menjadi haram. Jangan halalkan yang haram dan haramkan yang halal, Datuk Edi betul. Saya mohon
Kalau boleh, tarik balik undang-undang ini supaya kita dapat menegakkan hak asasi manusia. Sekian, terima kasih.